Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir malam ini di malam ambang merdeka yang bakal kita sambut sebentar lagi. Yang saya muliakan Saudara Akram Shah Tan Sri Samsudin, insan yang kita perlu kenali, baik daripada parti lama kita hingga ke parti yang kita naungi sekarang ini. Sebelum kita mulakan acara, saya menjemput saudara Adi untuk bacakan doa selamat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat bersempena dengan majlis pada hari ini. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar dipermudahkan segala urusan yang telah kami rancangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu, agar majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Semoga dari majlis ini dapat mengeratkan lagi silaturahim kami sesama Muslim dan lebih bermuafakat pada masa yang akan datang. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami memohon perlindungan daripada-Mu daripada melakukan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucap kepada saudara Hadi. Ingin saya memperkenalkan para panel di depan ini. Di sebelah kanan saya ini Puan Siti Mariam Saka namanya. Siti Mariam Saka ini adalah seorang Sri Kandi Masjid Tanah, bekas AJK bahagian Masjid Tanah, dan juga adalah ahli cawangan Pekan Masjid Tanah. Okey, di sebelah itu saudara Akram Shah. Akram Shah ni adalah orang yang kita perlu tahu apakah perjalanan pejuang ni. Bukan kata perjuang daripada zaman bersatu sekalipun, dia adalah insan di sebalik pendaftaran kita sebenarnya. Ayah dia adalah ikon saya. Yang sebenarnya ayah dia adalah orang di belakang tabir sebenarnya. Dan saya pernah satu ketika dahulu ingin membawa dia ke sini untuk buat ceramah, tapi dia telah digagalkan oleh bekas ketua bahagian kalian semua, Menteri Kereta Terbang. Okey, bila kita rancang semua cawangan Pekalan Balak dan rancang nak buat, dia last minute dia batalkan. Pasal apa? Banyak sangat duit dia kata, padahal RM1 dia nak buat. Dan sebelah sana itu saudara Mutalib, AJK bahagian Masjid Tanah. Sekarang bekas ketua penerangan Bersatu Masjid Tanah. Orang kuat ni, anak jati Pekalan Balak ni. Yang sebelah sana itu Tok Sidang juga. Tok Sidang cawangan Kuala Lumpur, timbalan ketua cawangan Pekan Kuala Lumpur. Ketua dia Saudara Lokman Gani. Kita ada lagi sebenarnya, kita ada lagi pada Tabun Naning, kita ada pada Air Limau, mungkin kejap lagi sampai ni. Saya sebenarnya malam ni sebenarnya saya anggap ucap terima kasih lah kepada semua yang hadir sebenarnya. Sebenarnya pada mungkin sekejap lagi ada lagi yang akan sampai. Tapi sebenarnya saya perlukan hari ini adalah satu mukadimah yang baik daripada saudara Akram Shah untuk kita dengari, untuk kita jadikan panduan tentang perjuangan kita yang kita panggil Parti Perjuangan Tanah Air ni. Masa malam ni program ni sampai countdown. Itu saya ingat saya mempersilakan saudara Akram untuk memberi sedikitlah pandangan macam mana yang mungkin kita lagi mungkin semua orang nak tanya soalan yang berkisar kat kepala otak kita. Dekat Melaka ni macam-macam ada.
kata ketua di belah sana, kata ketua siapa yang sebenarnya memimpin Bersatu Negeri Melaka, memimpin pejuang di Negeri Melaka ni. Ini benda ni yang jadi tanda tanya pada semua pejuang-pejuang. Okey, saya persilakan. Kena pegang ni. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Terima kasih Mas Maitris Tuan Mazuki yang nampak gaya kita faham kenapa dia semangat jemput saya ke sini malam ni. Rupanya ada kempunan ayahanda, arwah ayahanda tak dapat sampai dulu. Tuan-tuan perempuan, para pemimpin Bersatu Masjid Tanah dan juga para penggerak-penggerak Masjid Tanah yang berani bersama pada kita pada malam ini. Syukur kita kepada Ilahi kerana dapat bersama di ambang merdeka untuk berceloteh sedikit tentang parti kita ni. Atau bagi saya ni secara resminya bekas parti saya lah. Sebab saya baru-baru ni digugurkan keahlian. Saya pun tak faham macam mana keahlian saya boleh gugur. Sebab dia kata mengikut perlembagaan saya dah duduk dengan pembangkang. Tapi saya pun tak ingat bila masa saya duduk di pembangkang. Saya bukan ahli parlimen pun. Dan kira kalau saya duduk dekat kedai mamak dengan pembangkang pun boleh terkeluar jadi ahli Bersatu ni. Dahsyat sungguhlah Bersatu, tak boleh nak duduk bersama langsung. Kalau makan-makan dekat parlimen dengan pembangkang pun boleh tergugur ahli lah kalau macam tu. Jadi saya mulakan sesi-sesi begini biasanya dengan sedikit pengisahan kenapa kita memulakan jelajah ini. Perjalanan parti dan politik parti dan juga politik negara berkecamuk, bermula bertitik tolak daripada kejadian-kejadian sekitar tarikh 21 ke 24 bulan 2 tahun ini. Setelah berlakunya peralihan kerajaan, kita ada Perdana Menteri baru daripada Bersatu. Terlalu ramai yang masih berharap yang akan ada jalan ke hadapan yang membawa penyatuan semula kepada parti. Sebagai seorang pemimpin parti yang bertanggungjawab, kita terpanggil untuk membolehkan sebaik boleh-bolehnya satu kesatuan semula berlaku. Namun kita dan ramai lagi yang berusaha kelihatan perkara itu tidak boleh dilaksanakan. Yang menimbulkan kemarahan pada kita dan juga ramai daripada kita yang memulakan parti dulu adalah apabila dipanggilnya ketua-ketua bahagian, ketua-ketua armada dan ketua Seri Kandi ke Seri Perdana beberapa bulan lalu dan diceritakan dua perkara, yakni Parti Bersatu pemulanya adalah Tan Sri Mahyudin dan Tan Sri Mahyudin saja, dan ditidakkan peranan Tun Mahathir sebagai pengasas parti. Yang kedua adalah pengisytiharan yang kononnya wang ringgit yang digunakan untuk membantu membina parti semuanya datang daripada Tan Sri Mahyudin ataupun berkait dengan dia. Ini banyak menimbulkan rasa tidak senang ramai pihak. Saya sebagai pengasas parti boleh menceritakan satu persatu kejadian. Ada yang tarikhnya tak tepat sebab kita pun kurang pasti. Sekitar bulan Jun, Datuk Seri Shafie Apdal menceritakan kepada saya beberapa bulan dalam 5-6 minggu lepas bahawa beliau telah menghadap Tun Mahathir di rumah Tun Mahathir di Titik Gajah bersama dengan Tan Sri Mahyudin untuk menyampaikan berita yang
beliau tidak boleh bersama dalam parti di peringkat negara. Beliau ada strategi lain dan kembali ke Sabah untuk menubuhkan parti warisan. Sekitar bulan Julai tahun 2016, ni semua permulaan parti pada 2016. Sekitar awal bulan Julai 2016, arwah ayahanda saya pulang ke rumah, pulang ke pejabat keluarga dan mengisytiharkan bahawa Tun Mahathir akhirnya sudah setuju untuk menubuhkan satu parti Melayu baru, satu parti Bumiputera baru, dan 5 orang terlibat dalam perjumpaan pertama yang mana beliau memutuskan perkara tersebut. 5 orang tersebut, dan ini disahkan oleh Tan Sri Mahyudin dan Datuk Seri Mukhris sendiri, adalah Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Mukhris, arwah ayahanda saya, dan juga Datuk Ibrahim Ali. Perlembagaan parti ditulis, dilakarkan oleh 4 individu. Datuk Seri Marzuki Muhammad dan Datuk Dr. Rais Hussein sebagai wakil-wakil Tan Sri Mahyudin, dan Saudara Hanif Katri sebagai peguam dan wakil Tun Mahathir, dan seorang lagi wakil kepada Tun Mahathir juga, tapi lebih kepada wakil Datuk Ibrahim Ali, yakni Saudara Syed Hassan Syed Ali Setiausaha Agung Perkasa. Di Perkasa terlibat dalam perubahan parti kita dari awal. Kerana itulah kita lihat tokoh-tokoh parti kita ramai orang Perkasa. Ramai. Masuk saya. Masuklah. Baru dia cakap. Masuklah. Ya. Dan saya mula terlibat secara peribadi pada satu mesyuarat dipanggil 27 hari bulan Julai tahun 2016 di Yayasan Kepimpinan Perdana. Tun Mahathir ternyata kurang selesa yang nak ditubuhkan parti ini, baru bincang 5 orang. Dipanggilnya sekitar 40 orang untuk hadir pada 27 Julai 2016 di pejabat dia di YKP. Dan di kalangan mereka-mereka yang hadir, ada yang menjadi pengasas parti tapi kini bukan lagi bersama kita, macam Cikgu Kamarul Azman. Dan juga ada yang menyertai kita dan menjadi tokoh dan kemudian keluar melawan kita, seperti Datuk Hamidah Osman. Ada juga yang menyokong kita dan menyokong kita terus di balik tabir tapi tidak menyertai parti kita, seperti bekas Ketua Bahagian Lembah Pantai Datuk Kamal Hussein. Menariknya, dalam mesyuarat tersebut Tan Sri Mahyudin tak hadir. Beliau diwakili oleh Datuk Dr. Marzuki Muhammad sebagai wakil beliau. Tetapi akhirnya 40 orang tersebut memutuskan sebulat suara 2 perkara. Satu, yang kita akan tubuhkan satu parti baru berteraskan Melayu, dan kedua, yang Tun Mahathir akan menjadi pengurusi parti baru. Dan menarik sekali, yang mencadangkan Tun Mahathir menjadi pengurusi parti baru adalah tak lain tak bukan Tan Sri Aziz Yassin, abang kepada Tan Sri Mahyudin Yassin. Beliau yang mencadangkan Tun menjadi pengurusi parti sekaligus pegawai pertama parti dinobatkan pada mesyuarat tersebut. Pada 3 hari bulan 8 2016, kita menandatangani borang untuk menubuhkan parti di rumah Tun di Country Heights. Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Mukhris, Anina Sa'aduddin, Cikgu Kamarul Azman, Syed Saddiq dan saya. Dan saya sebenarnya tak sepatutnya menjadi pengasas, tetapi kebetulan pengasas yang sepatutnya hadir, Datuk Khairuddin Abu Hassan, tak dapat menyertai kerana beliau ada kes sosma. Jadi saya dipilih menjadi pengganti. Syukur rezeki kita lah untuk dapat jadi pemula pada pergerakan kita. Jadi kita tak boleh tidakkan peranan Tun Mahathir pada permulaan parti. Itu merupakan fakta sejarah. Tapi kalau kita tanya akar umbi, kalau kita bercerita dengan akar umbi, kalau kita sendiri menganggap diri sebagai akar umbi, yang lagi kita marah adalah yang dikatakan parti ini diwujudkan, wangnya datangnya daripada Tan Sri Mahyudin ataupun yang berkait dengan beliau saja. Padahal kita yang menggerakkan parti berawal tahu, kalau kita jumlahkan semua wang dan belanja dan harta yang dicurahkan oleh
Tun Mahathir, Tan Sri Mahidin, Wak Ima, Datuk Mukhlis sekali pun kita jumlahkan semua tu, tak mungkin lebih banyak daripada curahan wang dan sumber daripada semua penggerak-penggerak parti. Seperti tuan-tuan perempuan, jauh lebih banyak menyumbang untuk membangunkan parti ini. Sebab kesukarelawanan parti ini luar biasa. Dan kita lihat jelas di PRK Slim baru-baru ni, yang pejuang memang merupakan waris semangat ini. Kerana tak ada ni duit yang kononnya datangnya daripada Tun Mahathir ataupun Datuk Seri Mukhlis. Ramai datang dengan tulang pak kerat sendiri, wang sendiri untuk bergerak. Ialah adalah sikit yang kita dapat bantuan daripada jabat-jabat Tun dan Datuk Seri Mukhlis dari segi nak makan 3 kali sehari dekat bilik gerakan utama. Homestay pandai-pandai lah. Kalau ada orang yang pandai cari, yang dapat carikan, kalau ketua PDM ataupun yang jaga PDM dapat sediakan homestay, alhamdulillah lah ya. Kalau tak, bolehlah bercamping dekat surau, dekat tingkat 2 bangunan yang disewa sebagai bilik gerakan. Itulah dia semangat yang ada pada masa tu. Dan berterusan hingga ke PRK Slim baru ni. Dan kita akui semangat itulah juga mungkin sekali pemangkin utama menyebabkan kita menang pilihan raya ke-14. Tuan-tuan puan-puan, kita beralih pula kepada bulan 2. Apa yang sebenarnya berlaku? Menjelang 21 bulan 2, banyak kisah-kisah dan konspirasi teori timbul dan dibisik-bisik kepada Tun Mahathir dan orang-orang kepercayaan beliau bahawa akan ada satu desakan hebat pada Tun menjelang 21 bulan 2 agar Tun membuat ketetapan bila nak letak jawatan, menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga memaksa Tun untuk membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke kabinet beliau. Tun Mahathir bersedia memandangkan ada nasihat beliau begitu dan bakal disokong dalam Majlis Presiden PH oleh bukan sahaja orang-orang bersatu tetapi Datuk Seri Azmin Ali. Orang-orang yang hadir pada hari itu mendengar jerit-jeritan daripada dalam bilik mesyuarat. Saya kemudian mendapat tahu bahawa yang banyak menjerit pada masa itu merupakan YB Khalid Samad. Minta maaf lah, tapi YB Khalid Samad memang banyak menjerit dalam mesyuarat. Suara dia kuat dan banyak pendapat-pendapat beliau yang agak lantang disuarakan. Jadi bila orang dengar di luar, dia tertunggu-tunggu jeritan marah-marah, yang dia dengar tu dia ingat pergaduhan besar lah. Akhirnya apa yang berlaku, Majlis Presiden PH menyerah pada Tun. Menyerah pada Tun bila nak serah kuasa. Tun boleh kekal Perdana Menteri sampai selama yang penggal Pakatan Harapan ni ada. Cuma Tun sendiri beri ketetapan beliau ingin meletak jawatan selepas mesyuarat APEC akhir tahun ini sepatutnya lah. Kita tak tahu masa tu akan ada COVID. Jadi 22 bulan 2 malam ada kenduri cucu Tun, anak Datuk Seri Mukhlis, dan memang meriah. Penuh dewan dengan tokoh-tokoh Pakatan Harapan. Tak ada pun bayang-bayang kononnya akan berlaku satu insiden. Malah saya berjumpa dengan Datuk Seri Azmin Ali, bertanyakan kalau ada peluang untuk bercerita sedikit tentang MARA dan MARA Corp. Selepas itu beliau bersetuju. Dan adalah beberapa orang menteri atau timbalan menteri lagi yang kita dapat jumpa dalam majlis tersebut dan meriah. Tun Mahathir semestinya meraihkan kenduri kahwin cucunya, tidur lewat malam. Tidur kita agak-agak dalam pukul 1 pukul 2 lah. Padahal kerana hujung minggu lazimnya beliau tidur pukul 10 sebab pagi-pagi beliau bangun untuk exercise, berbasikal atau apa-apalah exercise yang beliau laksanakan. Tapi malam tersebut beliau tidur pukul 1. Esok pagi mesyuarat bermula di HQ PBBM pukul 9. Walaupun tak cukup tidur seperti lazimnya, beliau tetap tepat masa masuk mesyuarat. Kita tak terlibat dalam mesyuarat tu.
kita sampai ke pejabat HQ pukul 10. Yang kita tahu pukul 9 mesyuarat Biro Politik. Kita masuk HQ, bangunan HQ, kita pergi kedai mamak kat bawah, tengok ada dua orang YB Hamzah Zainuddin dan YB Roland Kendi, Datuk Seri. Kita terkejut, kita duduklah minum teh tarik dengan mereka dan tanya, YB dari sini buat apa? Mereka kata, mereka tunggu panggilan untuk masuk Biro Politik. Dalam fikiran saya, wah, saya pengasas parti pun tak masuk Biro Politik, hampa bawa masuk parti, hebat. Tak apalah, mungkin sebab YB kita duduk di situ. Kita tunggu layan mereka, barang 10 minit tiba-tiba dipanggil masuk mesyuarat Biro Politik. Saya pukul 11 naik ke atas sebab patutnya dah mesyuarat MPT. 11.30 mesyuarat baru dah mula. Tuan Mahathir masuk. Tuan Mahathir memberikan mukadimah seperti biasa dan beliau memberikan maklumat gembira yang PH, mesyuarat Majlis Presiden PH sudah bersidang dan sudah memutuskan mereka mahu Tun kekal Perdana Menteri dan menyerah kepada Tun bila masa nak serahkan jawatan pada Datuk Seri Anwar. Jadi kita ingat tak apalah, aman makmur, kita nak bincang benda-benda lain lah. Selesai mukadimah seperti biasanya, Tun membuka peluang untuk yang lain berhujah. Pada masa itulah mula kita dengar kejutan-kejutan. Tan Sri Mahidin mengisytiharkan bahawa kita kena tarik diri kita keluar daripada Pakatan Harapan kerana macam-macam masalah lah yang kita hadapi dengan Datuk Seri Anwar konon, dengan DAP konon, bercanggahan dengan apa yang Tun Mahathir katakan satu kejayaan persepakatan 2 hari sebelum tu. Lepas tu kita tengok perangai seorang-seorang ahli MPT mengejutkan. Polsek Tun sendiri, Zaid Ma'arif, hentak-hentak meja. Mereka-mereka yang pernah mengisytihar mereka diri mereka anak angkat Tun, jadi Tun tu pada dia pun bersuara menyokong Tan Sri. Yang kita pun jadi macam geram sikit orang Melaka ni, sebab bukan Zaid Ma'arif je orang Melaka, antara dua orang lain lagi yang amat ganas menyerang Tun, menyatakan bahawa Tun kena setuju tarik kita keluar daripada Pakatan Harapan, merupakan Pak Wan, mantan Ketua Bahagian Masjid Tanah, tahniah tuan-tuan puan-puan, dan mantan calon naib presiden dan mantan AMPT kita lah. Tahniah untuk seluruh parti yang mana tinggal. Dan saudara Rafiq, tahniah kepada beliau sebab dapat jadi naib presiden. Ini antara yang berdayu-dayu, berterusan menuntut menarik Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Yang menyokong Tun masa tu tak ramai. Daripada 30 lebih, boleh kira dengan jari-jari tangan berapa ramai yang sokong Tun. Tun berulang-ulang menyatakan, jangan paksa saya mungkir janji. Dia ulang-ulang, jangan paksa saya mungkir janji. Ini kita akan kupas sedikit mendalam lepas ni. Tapi dalam beliau menyatakan tersebut, dalam kita berhujah berterusan, akhirnya Tan Sri Mahidin perasan selepas 2,5 jam berdebat, lepas lebih hampir 3 jam berdebat, 2,5 jam lebih berdebat, Tan Sri Mahidin boleh merasakan mood dekat dalam mesyuarat dan mula beralih menyokong Tun Mahathir. Cepat-cepat Tan Sri menyatakan seperti ada rakaman video yang rakaman audio yang tular baru-baru ni, tular semula, sebelum ni tular sekali dah, yang beliau menyatakan tak apalah, kita dah setuju dah, kita akan keluar daripada Pakatan Harapan, tapi kita serah kepada Tun bila masanya, masa terbaik untuk bersatu keluar Pakatan Harapan. Tun Mahathir dah penat, beliau tidur lewat malam sebelumnya, dah 5,5 jam kena gasak dalam mesyuarat Biro Politik, yang dibawa juga dua orang yang YB Muhajirin untuk turut serta debat untuk mendesak beliau keluar daripada Pakatan Harapan. Masuk mesyuarat MPT kena desak lagi. Beliau kekal dengan hujah beliau, jangan paksa saya mungkin janji. Tan Sri kata cepat-cepat seperti itu. Tun kata dengan kepenatan, Tun menyatakan tak apalah, kita terima keputusan pada beliau
untuk menarik Bersatu keluar dari Pakatan Harapan bila masanya. Kita pun ingat strategi Tun lah. Mungkin dalam masa sebulan lagi ke atau 2 minggu lagi ke, bila dah sejuk sikit keadaan, di mana jelas keikhlasan Pakatan Harapan, idea dengkel ni akan dibatalkan dalam mesyuarat MPT selanjutnya. Tiba-tiba, ni saya nampak sendiri keterkejutan di muka Tun. Bila Tan Sri menyatakan pada Tun, lagipun Tun kita kena balik rumah. Ada mereka sedang menunggu di rumah Tun. Tun tanya balik, siapa tunggu saya kat rumah? Tan Sri kata, yang tunggu kat rumah adalah Datuk Seri Zahid Hamidi, Tok Guru Hadi Awang, betul, Tan Sri, Peng Sri, Abang Jo. Di rumah Tun dia bawa musuh-musuh politik kita untuk ambush Tun bila balik. Saya bila Tun keluar, saya kebetulan memang ada hal sikit nak cakap dengan Tun, keluar bersama dengan Tun. Sampai pejabat, Saudara Wan Syarif ada kat depan, dapat sign buku apa dah. Lepas tu dia balik, saya tengok, saya seorang. Biasanya kalau lepas mesyuarat MPT ni berderet kat jembatun. Dan lepas saya tukar fikiran sikit dengan Tun, berjalan ke lift, saya perasan saya dengan Tun 2 orang je berjalan ke lift bersama-sama. MPT yang lain rupanya ramai kerumun keliling Tan Sri. Saya naik lift 2 orang dengan Tun, turun bawah, Abang ABY sambut, kami jalan 2 orang pergi ke depan. Kat depan kita nampak tiba-tiba Pak Wan ada dekat kereta. Pak Wan baru perasan yang nyawa politik dia tu Tun Mahathir yang selamatkan pasal kereta terbang ni kan. Baru dia perasan. Padahal dekat dalam mesyuarat dia boleh berhujah dan dia boleh mengata kat kita, kata, how dare you go against the view and of the president. Dia mengutamakan presiden daripada pengurusi. Kumpulan ni kekal, Tun Mahathir balik ke rumah, Tan Sri bergegas ikut Tun Mahathir ke rumah. Di rumah Tun Mahathir kita difahamkan mereka menyambung debat dan ucapan dan juga rayuan untuk Tun keluar daripada Pakatan Harapan. Musuh-musuh Tun ni likan dia sampai ke rumah. Tan Sri Mahyudin buka pintu, Tun Mahathir duduk situ melayan sampai pukul 5. Selesai pukul 5 mereka meninggalkan rumah Tun. Bukan sebab Tun setuju, tapi sebab dia ada janji dah dengan Yang Agung. Yang Agung ni tuan-tuan perempuan kalau nak buat appointment dentist pun nak kena booking 3-4 hari. Kalau tak sakit kena meraung baru boleh jumpa emergency. Yang Agung lagi lah berapa lama nak kena setting appointment ni. Daripada setting dah appointment nak jumpa Yang Agung pada pukul 5. Mereka tinggal rumah Tun, pergi ke istana. Tun tak ikut. Tun tak ikut sebab Tun tak setuju. Tun ulang berkali-kali, jangan paksa saya mungkin janji. Yang ni perlu tuan-tuan perempuan faham apa maksud Tun. Bukannya maksud Tun jangan mungkir janji kepada Anwar Ibrahim saja untuk menyerahkan jawatan. Bukan mungkir janji kepada Pakatan Harapan saja, tetapi jangan mungkir janji kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengundi berbelah juta ni, yang beliau telah janjikan, yang beliau akan serahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berumur 94 tahun. Dalam fikiran beliau jelas tidak lama lagi di dunia. Dalam fikiran beliau dah tahu dah, kalau dia mungkir janji, jenuh nak ligan berbelah juta rakyat Malaysia di Padang Mahsyar nak minta maaf sebab mungkir janji. Itulah dia sebaliknya, di sebaliknya kata-kata Tun. Jadi malam tu berlaku Sheraton move. Tun tak pergi. Kita malam tu pun mereka jemput pergi. Saya dapat jemputan, saya call Datuk Kadir Yassin tanya, saya kena pergi ke? Datuk Kadir tanya siapa yang jemput? Percaya lah. Dengar fikir-fikir balik, dah aku tak percaya, hang tak pergi lah. Tak pergi. Syed Saddiq pergi. Dia turun kereta, dia masuk, saya dia tengok, ya Allah penyangat ramai dia balik. YB Mariachin rapat dengan Datuk Seri Azmin.
pergi ke Sheraton, dia akan buat bersih tu. Turun dari kereta tengok, ya Allah, penyangak yang nak bawa aku masuk jail dulu, masuk balik kereta balik. Tetapi walaupun ramai yang balik, terlalu ramai juga yang menyertai Sheraton Move ni sebagai satu pengkhianatan. Dah mula berpesta kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Esok pagi Tun Mahathir buka TV, buka WhatsApp, buka Facebook, bukalah media apapun yang beliau buka awal pagi, beliau akan lihat terpampang berita Sheraton Move. Beliau akan melihat ternyata mungkir janji dan ingkar keputusan MPT yang apa-apa pun keputusan di tangan Tun. Kalau nak keluar daripada Pakatan Harapan pun, ini apa dia pergi keduri pula kat Sheraton. Tuan-tuan puan-puan kena ingat, Tun Mahathir ni umur berapa? 94 tahun masa tu. Orang tua kita. Tuan-tuan puan-puan fikirkan, kalaulah ibu tuan-tuan puan-puan, ibu tuan-tuan puan-puan kata, mak malam ni saya call, nak cerita sikit. Okay, tak apa. Kita lupa nak telefon. Esok dekat Lohak baru teringat, call dia, boleh dengar tak suara dia macam tak puas hati, masam. Saya mak mertua saya, kalau dia janji nak makan rumah, tengok-tengok tak ada, nak sampai balik makan, kita terlajak sikit je daripada makan malam ni masa, sampai pukul 9.30, 10. Dia happy, dia jamu kita. Sebab apa? Sebab kita sampai juga. Cuba kalau kita tak main langsung, esok baru dengar berita kita, seminggu masa. Itu hal-hal kecil dengan orang tua kita. Ni tuan-tuan perempuan, pemimpin negara yang mengangkat semua individu ni, termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin, ingkar. Tak herannya kita, esok pagi tu beliau menulis surat meletakkan jawatan, tak rujuk pada sesiapa pun. Pak Imam Tun Siti pun dikatakan tak rujuk, dan beliau bawa ke Yang Agung untuk diserahkan peletakan jawatan. Lepas tu dia pernah tuduh pula jatuh kerajaan Pakatan Harapan kerana Tun letak jawatan. Inilah dia tuan-tuan perempuan yang kita kata pengkhianatan. Inilah juga yang saya anggap sebagai satu kebiadaban, kurang ajar. Saya yakin tuan-tuan perempuan sebagai penggerak parti, dan saya yakin ramai juga dinasihatkan jangan berada bersama kita malam ni, sebab tak berani mereka mendapat pengetahuan ini diberikan kepada penggerak-penggerak di bahagian ini daripada saya yang ada kredibiliti. Sebab kita mulakan parti ini bersama, ada kredibiliti. Sebab saya ada dalam syarat tu, dan saya boleh berikan terperinci apa yang berlaku. Sebab apa? Untuk menghalalkan kerajaan khianat ni, dia jajar rata kata Tun restu. Restu apa lagu ni? Jelas Tun berkata berkali-kali, jangan paksa saya mungkir janji. Pada 24 bulan 2, lepas Tun letak jawatan, Tan Sri Muhyiddin tarik Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Alasan yang diberikan adalah yang kalau tidak, Anwar Ibrahim akan pergi jumpa Agong dan akan isytiar dialah Perdana Menteri baru bawah Pakatan Harapan kerana Bersatu ada kat dalam tu dan masih majoriti. Macamlah semudah tu untuk dapat PM baru. Bukan saja Yang Agung kena setuju, lepas tu Parlimen kena putuskan sah ke tak. Jadi kita nak takut apa? Kalaupun kita takut Anwar Ibrahim, kita nak takut apa kalaupun kita tak mau DAP? Awak tergesa-gesa sangat tarik Bersatu keluar dari Pakatan Harapan ke sebab dah janji dengan orang lain? Malam tu tergesa-gesa dipanggil mesyuarat kecemasan Bersatu 24 bulan 2 malam. Mukadimahnya Tan Sri memberikan kerana Tun dah letak jawatan pengurusi, Tun tak adil. Mukadimahnya adalah kita kena menghalalkan tindakan beliau. Nasi dah jadi bubuk, setujulah semua untuk menghalalkan. Kalau tak nanti Presiden kita pula malu, MPT menolak keputusan Tan Sri.
Lepas itu kita ingat adalah usul lain akan timbul. Orang pertama yang bersuara, Zaid Ma'arif. Dia sekarang YB Senator. Nak tahu pasal apa YB Senator? Bukan sebab hentak meja sebelum tu. Sebab malam tu 24 bulan 2, dia lah buka mobile phone kata, Tan Sri, saya sudah menerima mesej daripada pemimpin UMNO dan PAS, dan mereka bersetuju untuk menyokong Tan Sri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Tan Sri pun menjawab, saya tak mahu semua ni. Saya ahli kabinet pun saya tak mahu. Tapi Tun suruh saya ambil, dan saya terimalah. Saya tak kejar semua ni, tapi kalau terpaksa saya sedialah. Tak apa. Saya usul. Saya duduk kat depan tu, yang saya tergamam sebab apa? Sepatutnya kalau dah setuju dah, kita nak sokong yang Tan Sri kata keluar daripada PH. Usul yang kita patut segera bincangkan selepas itu adalah peletakan jawatan itu sebagai pengurusi. Itu tak berlaku, itu berlaku kemudian. Itu pun kita kena tanya balik, dah setuju ke tak ni yang Tun ditolak dia punya peletakan jawatan sebagai pengurusi? Baru sebulan suara kata sokong-sokong, ya betul, Tun masih pengurusi kita, kita tolak peletakan jawatan dia. Tapi lepas tu, sebab takut Tun kembali untuk memimpin dan mengubah keputusan MPT, ditidakkan pula yang Tun pengurusi bersatu yang masih sah. Padahal mesyuarat malam tu dah menolak peletakan jawatan Tun sebagai pengurusi. Dia bawa keluarlah macam-macam konon. Ni kita nak cerita ni, macam-macam benda-benda pelik jadi kat parti kita ni. Ramai orang menuduh dan menuding jari kepada orang-orang yang masuk lepas PRU 14. Kita kecewa dengan mereka-mereka yang buat hal walaupun bersama kita sebelum PRU 14. Tapi ada kebenarannya yang masalah banyak timbul di kalangan mereka yang masuk selepas PRU 14. Contohnya, orang yang menjadi pakar rujuk perlembagaan kita yang kononnya boleh tak semena-mena gugurkan ahli ikut suka, ikut dan, adalah Tan Sri Razi Shah Ahmad. Oh maaf, YB Senator Tan Sri Razi Shah Ahmad yang mencadangkan agar MPT mengiktiraf yang gugur keahlian Tun dan ahli-ahli parlimen yang tak duduk dengan Perikatan Nasional juga masuk lepas PRU 14. Tan Sri Rais Yatim, lagi sekali, YB Senator Tan Sri Rais Yatim. Nampak macam ada trend dah ni. Orang duk pandang, duk tengok, duk cerita pasal JLC je. YB Senator lah ni bersepah. Kita pun tak faham dia jadi YB Senator pasal apa. Masa PRU 14 tu ada belah sana. Tapi bila kita dengar cerita jasa-jasa mereka memproses dan mempenjahanamkan parti kita, baru kita tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita nak buat apa? Saya dibuang parti. Saya anggap saya dibuang. Saya tak anggap bahawa diri saya ni dilucutkan ke atau terlucut keahlian sebab tak masuk akal. Saya sebenarnya sebelum dilucutkan keahlian, memang saya kekal dalam parti. Ramai orang marah kata saya bukan pejuang yang sempurna atau pejuang yang asli, tak keluar awal-awal bila Tun kena buang. Saya menganggap bahawa sebagai pengasas parti merupakan tugas saya untuk memperbetulkan kesalahan lama saya. Jadi sebab saya bawa masuk beratus ribu ahli ke dalam parti ni, tugas saya untuk bawa keluar beratus ribu ahli juga. Daripada kita kekal dekat dalam ni. Sebab saya rasa macam bersalah kalau meninggalkan kawan-kawan yang dipujuk masuk dulu untuk menanggung kebinasaan ini. Sekarang kita tengok parti kita ni jadi bahan hinaan. Tak ada siapa hormat kita.
Kalau Tan Sri Mahidin bukan Perdana Menteri, taubat, tak ada siapa hormat kita. Jadi hormat tu cuma kerana kuasa berada pada Perdana Menteri. Tan Sri Mahidin sekarang merasakan perasaan dan juga memang betul sah menerima rasa kasih dan popular di kalangan rakyat Malaysia kerana beliau menerima kredit menyelamatkan negara daripada bahana COVID-19. Sebagai Perdana Menteri, kita tak boleh sangkal peranan beliau dalam membantu negara kita daripada lagi teruk kena COVID-19. Kita tahu yang Datuk Dr. Tan Sri sekarang, Dr. Nur Hisham, dan juga tokoh-tokoh lain seperti Ketua Polis dan ramai frontliners berjasa secara langsung menyelamatkan negara kita, terutama sekali daripada menteri corot seperti Adam Baba yang tak erti. Alhamdulillah kita ada orang-orang yang hebat macam Tan Sri Dr. Nur Hisham untuk menyelamatkan kita daripada menteri-menteri yang tak berapa erti. Tapi di sebalik semua itu, yang mempertahankan kedudukan Tan Sri dan memastikan dasar itu lebih eloklah dari negara lain, kita tak boleh tolak Tan Sri Mahidin, peranan beliau. Tapi janganlah kata kalau bukan Tan Sri, kalau Tun masih di situ, kita tak selamat. Ini semua kuasa Tuhan, jangan riak sangat. Yang kita lagi geram, yang riak benda tu bukan yang game satu. Yang riak benda tu geng-geng yang baru masuk kerajaan. Baru-baru ni duk sibuk kata, Pakatan Harapan rupanya ada direct nego. Cek-cek balik, lah bukan Pakatan Harapan ada direct nego. Kebanyakan kontrak itu direct nego daripada zaman BN. Kita nak cancel kontrak tak boleh. Yang kita boleh buat cuma turunkan kos dia. Macam yang paling besar, ongkos dia 4 bilion lebih, KBTT 2, turun harga 15%, bawah PH. Nak batalkan tak boleh, sebab dah ada kontrak masa zaman BN. Tapi kita berjaya juga turunkan 15%. Nak tuding jari pun faham-faham lah, kena lah hati sikit kan. Tapi masalah. Tapi yang kita tahu sekarang, walaupun jasa ni ada pada PM kita, kita tahu kedudukan dia rapuh. Dan kita tahu parti kita sekarang tunggu masa je. Tunggu masa je. Tengok pemilihan baru ni. Pemilihan baru ni kita tengok parti kita, pemilihan ada 22,000 orang katanya memilih. Saya tak faham macam mana boleh sampai 22,000 orang memilih. Sebab bahagian-bahagian yang tutup dah banyak. Bahagian-bahagian yang tak selesai cawangan bersidang dah banyak. Bahagian saya sendiri nak dekat separuh cawangan tak datang. Saya tengok gambar dia tunjuk 50 orang ya perwakilan yang hadir. Cawangan ada 24, 23 yang boleh bersidang, yang boleh datang bersidang. Setiap perwakilan 5 orang. Macam mana perwakilan dekat atas lantai cuma 50 orang? Macam mana boleh dapat perwakilan sampai dekat maksimum? Tak masuk akal. Jadi kita mulalah tanya kawan-kawan yang masih ada dalam parti. Ada pula yang cakap kat saya, aku tahu hang dah kena buat parti, tapi aku kesian dengan hang, aku pangkah hang. Macam mana sah benda tu? Saya dah buang Ali, tapi saya masih diundi dalam pemilihan. Tak masuk akal. Apa parti macam ni? Yang kita tengok kelaku rakan-rakan kita. Dulu kata kita tak dihormati oleh DAP, banyak desakan. Dulu kata kita tak dihormati oleh PKR, banyak desakan. Hal ni tak ada desakan. Desakan sekiranya banyak. Nur Jazlan desak, baru-baru ni Tengku Razali desak, Khalid Nordin desak, semua desak. Desak ni, desak tu. Tara dapat jadi chairman Bausted Holding, Datuk Seri Khalid Nordin desak dia. Desak dia. Ni best ni, Tengku Razali Hamzah
desak menteri-menteri semua untuk letak jawatan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dia wakil rakyat. Nasib baik parlimen dia tak bersidang dah. Silap-silap dia pun tak duduk sekali. Macam mana? Dan lagi pelik, macam-macam benda-benda pelik. Johor jatuh, Melaka jatuh, Kedah tak jatuh mula-mula. Kedah tak jatuh mula-mula. Tiba-tiba perkara aneh yang jadi. Setiausaha Agung parti kita sendiri pergi ke Kedah untuk jatuhkan menteri besar parti kita. Takkan pelik? UMNO BN ni klaim macam mana pun tak buat gila lagu ni. PAS fanatik lagu mana pun tak buat gila lagu ni. Jadi parti macam mana ni? Kita pun tak faham. Jadi kalau kita ni tidak dihormati, kita punya perjalanan parti pun kecamuk. Pemimpin-pemimpin kita tidak dihormati. Baru-baru ni kita tengok PRK Slim. Kita tengok PRK Slim. Di atas pentas kita dikenakan oleh Presiden UMNO. Senyap sunyi, belah bersatu, terkedu. Berkali-kali UMNO menyatakan tak nak menyertai Perikatan Nasional. Yalah, saya pun tak nak menyertai kalau dia UMNO, sebab Perikatan Nasional masih lagi satu persatuan haram. Tak tahulah kalau RS dah lulus ke tak, tapi tak nampak pun apa-apa sambutan hebat yang mereka dah tertubuh. Kemudian MIC pula tarik diri. Bila MIC tarik diri, UMNO bucap tahniah. Dan sementara kita nak buat Perikatan Nasional, dekat Sabah dah keluar dah logo Perikatan Nasional untuk bertanding PRK Sabah. Pada masa sama, UMNO dengan PAS dah bersetuju bersatu masuk Muafakat Nasional. Saya tak faham. Saya cukup tak faham. Jadi lah ni kita ni masuk mana ni? Kita ni duduk dalam Muafakat Nasional kan? Kita duduk dalam Perikatan Nasional. Lepas tu dengan kata PAS masih duduk dekat dalam Gagasan Kesejahteraan Ummah. PAS yang paling hebat. PAS masuk 3-3. PAS ada dalam Muafakat Nasional, PAS ada dekat dalam Perikatan Nasional, dan PAS ada dia punya gerakan sendiri. Jadi saya rasa tak lama lagi PAS lagu Perdana Menteri. Dia betul-betul menyatukan semua. Saya kalau nak bercakap dan mengata ni, kita orang politik boleh seronok sampai bila-bila ni. Jadi saya rasa ada baiknya kita berhenti sekarang untuk beri peluang pertanyaan daripada tuan-tuan perempuan. Ada masa dalam setengah jam kot sebelum kita sambut Merdeka. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesudian mendengar. Boleh kalau ada soalan? Ada soalan? Terima kasih. Satu kupasan yang baik daripada panel kita, daripada saudara Akram, yang mana memperkisahkan bagaimana berlakunya langkah Sheraton, bagaimana berlakunya tumbangnya Pakatan Harapan, dan bagaimana teraniayanya Ayahanda Tun Dr. Mahathir. Hari ini di depan ini dan bersama saya sekali di atas countdown ni, ambang merdeka ni, saya naklah kalau boleh Puan Siti Mariam Sakar, mengapakah anda di sini hari ini yang sebenarnya kenalkan diri. Saya bagi sikit apa nak cakap lah. Okey. Ini orang kuat lendu ni. Orang kuat lendu, Jufron lendu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya
saya tak adalah nak cakap panjang apa, masa pun agak dah tentu. Cuma saya nak beritahu aja. Saya masuk Persatu ni, PPBM ni sejak tahun 2017, lewat daripada orang yang lebih atas lagi, Akram ni apa semua kan. Jadi saya ni masuk Bersatu ni pasal saya nak menolak UMNO dulu. UMNO ni bukan satu pemilihan pada diri saya, walaupun keluarga saya kebanyakannya semua orang UMNO. Tapi saya tiba satu masa saat tu saya menolak habis-habisan. Jadi saya nekat pada 2017 tu saya keluar masuk Bersatu. Untuk saya nak saya tak setuju dengan pemimpin yang ada masa tu, semuanya penipu, pompak hak-hak kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya masuklah Bersatu. Tapi memandangkan sekarang ni, bila masuk Bersatu pun orang yang saya pernah sokong, saya setuju, orang kampung saya sendiri kan, saya rasa saya bersyukurlah pada masa tu saya nak menyokong dia. Dia pun sama-sama menolak nipu-nipu ni dalam UMNO tu. Jadi tiba masa sekarang ni, saya tengok saya yang tertipu lagi ada. Jadi untuk ni saya habis-habisan lah. Saya nak mengharapkan satu perjuangan yang betul-betul berjuang untuk rakyat Malaysia, untuk masyarakat kita ni, demi bangsa, negara dan agama untuk ni. Jadi saya setuju saya dengan ni. Saya dengan ni Siti Mariam binti Syekh Abdul Kadir, ataupun orang panggil saya Siti Mariam Saka, ataupun Mak Yam. Nombor KHarian 008292, berserta dengan anak menantu saya dari cawangan bahagian Masjid Tanah, tanpa dipaksa oleh sesiapa pun, dengan rela hati keluar dari ahli Bersatu dengan serta merta. Terima kasih. Alif. Okey, sekarang kita Alif lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan diri. Sebelum saya mewartakan istiarat saya keluar Bersatu, terlebih dahulu saya ingin kabarkan awal penyertaan saya Bersatu bersama dengan Mak Yam adalah satu perjuangan menentang kleptokrasi, di mana bumi Malaysia dipimpin oleh manusia yang dah rosak akhlak. Jadi saya terasa macam satu panggilan, satu seruan untuk menentang perkara ni demi agama, bangsa dan negara. Jadi saya masuk Bersatu, dan tertubuhnya Bersatu di bumi Masjid Tanah ni, saya telah dilantik sebagai Ketua Penerangan Penaja, dan tertubuhlah bersama-sama dengan Pak Wan. Semua adalah pokok-pokok yang mengasaskan parti Pribumi. Jadi apabila satu parti ni, dia adalah wadah perjuangan. Jadi apabila dia lari pada norma-norma perjuangan kita, saya tak boleh terima. Sebab saya rasa macam satu dosa pada diri saya, di mana kita ni, perjuangan ni adalah amanah. Jadi apabila pemimpin-pemimpin yang sedia ada telah khianat dalam perjuangan, itu satu dosa besar kepada kita dekat bumi sini. Jadi saya tak nak berlengahkan masa. Saya ni sebenarnya dah keluar Bersatu pada awal masa pemilihan bahagian.
Sebab itu saya tak keluar. Bila pemilihan bahagian, bila saya diisytiharkan menang pada ahli jawatankuasa bahagian, saya terus musabar diri. Saya duduk, barulah hari ini saya keluar. Saya rasa saya rasa satu dosa saya pada masyarakat, sebab saya dulu berkempen mengajak masyarakat menentang kleptokrasi. Pada masa itu orang Melayu hidup dalam ketakutan. Nampak polis takut, nak cakap bawah pokok tentang kerajaan takut. Tapi dengan izin Allah dicabut perasaan takut tu setelah kita memenangi pemilihan pada PIU 14. Sebab tu saya tengok mood orang Melayu masa ni dah, jiwa takut dia dah hilang. Jadi dia ada keberanian sekarang. Tapi saya tak sangka Presiden kita sendiri, manusia yang bercerita tentang kerosakan kaumnya, terutama pada parti UMNO, tiba-tiba bersekongkol balik dengan manusia-manusia begini. Jadi saya rasa satu munafikan yang amat dahsyat. Jadi saya dengan rasminya di sini, saya Abdul Muttalib bin Muhammad Nur dari Cawangan Tabur Naning. Saya ni orang Tanjung Dara, tapi atas kebodohannya kepimpinan parti, dia hantar saya ke Tabur Naning. Apa benda saya nak buat ke Tabur Naning? Dan saya AJK bahagian Masjid Tanah dan bekas ketua penerangan bahagian Masjid Tanah. Tanpa paksa dan rela, hati saya letakkan jawatan saya serta-merta. Tapi untuk pengetahuan, saya dah lama letak daripada selepas pemilihan itu hari. Memang saya tak boleh, saya pandang jijik pribumi ini sekarang serupa saya memandang parti UMNO. Saya orang UMNO, tapi bila kekotoran tu, saya rasa macam saya kesian tu. Saya punya wali-wali saudara-saudara saya dalam parti UMNO kotor. Cuma saya satu dia dalam parti baru ni. Saya harap parti baru ni jadilah satu wadah untuk mengubahkan akhlak orang Melayu. Orang Melayu dah terlampau hina sekarang. Kita tengok terlalu sedih. Kalau mencuri pun dah kata betul, ini akhlak tau. Ini adalah sifat-sifat orang mukmin. Kalau mencuri pun kita membenarkan. Salah satu sifat Allah ialah dia pandang jijik rasuah dan riba. Tapi sebagai manusia, kalau kita tak ada sedikit pun dalam hati nurani kita kemanusiaan dalam hati tu, yang hidup adalah sifat binatang. Jadi saya menyeru, perjuangan kita ni adalah perjuangan suci untuk menentang kebatilan ni. Jadi bangunlah orang-orang Melayu demi anak bangsa kita, anak cucu kita. Pada diri kita tak ada benda, anak cucu kita di kemudian hari. Sekarang pun bangsa kita dah merempat, dijajah. Tapi dalam, saya sedih bila bercerita pasal bangsa saya. Jadi saya tak nak cerita panjang, masa dah lewat. Dengan ini saya serahkan balik kepada sidang kita. Boleh. Buka topeng tu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya sama pendapat dengan Encik Talib juga. Saya daripada dulu sejak Tun, saya memang saya follow pada Tun pada zaman UMNO ni. Tun keluar pada UMNO, saya pun keluar pada UMNO. Tun keluar pada Parti Bersatu, saya pun keluar pada Parti Bersatu. Saya pun malah nak cakap panjang. Saya Muhammad Zaluddin bin Abdul Rahman dari Cawangan, Pulau Sungai Baru, bahagian Masjid Tanah, tanpa dipaksa dengan rela hati, keluar dari ahli Bersatu dengan serta-merta.
Hebat ni. Orang Lendu, orang Tanjung Bidara, orang Kuala Linggi dan saya lah. Saya orang Pekalan Barat. AJK Cawangan, Pekan Masjid Tanah. Okey, disebabkan saya pun sama macam Talib. Yang sebenarnya pada kita pijak, kita tolak dia orang dulu. Lepas tu dia panggil kita bercium balik. Ini apa cerita ni? Ha? Apa ceritanya? Orang tak nak kenal saya cakap benar-benar je. Saya datang, saya elok-elok duduk di Kuala Lumpur, di Taman Melawati sebagai dalam bahagian Gombak. Orang ambil tanah jemput saya datang. Jadilah AJK penaja Masjid Tanah 3 tahun. Bersama dengan ketua bahagian tu Ketua Torobang apa nama. Tapi sekarang bukan Ketua Torobang tu, sekarang ni Ketua Solam nama. Kono Solam nama. Lepas tu kita pula, kita nakkan satu kepimpinan baru, kita menyokonglah YB Mas. YB yang berdepot. Alright? Demi apa nak buat? Masa dulu merayu nak jumpa Tun Mahathir melalui Akram untuk jadi ahli bersatu. Kau kenal lah erti budi dia, kau kenal lah perjuangan Tun Mahathir. Kita kena ingat macam tu lah. Kata orang tua, kita kena ada rasa respect. Semua kita kena. Sebenarnya saya malah cakap mana, nanti cakap orang marah mana. Saya Mazuki bin Bakar 4083 ahli jawatankuasa bersatu Pekan Masjid Tanah. Dengan ini tanpa dipaksa, tanpa disogok, tanpa diapa, keluar daripada parti bertuah PPPM ni serta-merta bermula saat ini. Dan saya bersama keluarga saya 8 orang dan ahli-ahli dalam kawasan Tanjung Bidara bersama saya 87 orang yang saya daftarkan dahulu. 66 orang mengikut saya. Ini yang saya nak katakan. Dan bersama saya di belakang yang ada di dalam kawasan Masjid Tanah pun, Masjid Tanah ni ada 4,000 ahli. 4,000, 1,000 orang terbabit dalam pemilihan parti. Pemilihan bahagian. The rest tak ada, mati, kubur. 3,000 tu hilang, air masuk laut. Demi kita nampak lah sebenarnya. Saya dengar daripada Kuala Linggi mengikut untuk sidang kita ada lebih kurang 60 orang. Pak Talib kata dia ada 14 orang kata kan. Mak Yam lagi. Pasal 1,000 orang, lebih kurang 200 lebih orang ataupun ke 300 orang bersama dengan pejuang Masjid Tanah sekarang sebenarnya. Jadi saya nampak ada satu benda tindakan yang bagus. Hari ini sebenarnya ada satu calon, ada satu wakil kita daripada Tabun Naning sana. Datuk Hasnu dia tak apa datang. Dia cakap saya semalam dia ada 60 orang dengan dia. Bersama dengan dia. Sebab kita jangka dengan urus dia yang ada. Kita urus dia yang menganjur acara ni, tiada conflict of interest. Kita ikhlas saja. Kita tidak ada mengejar jawatan apa-apa. Yang sebenarnya kita nak beritahu yang kita orang berdokong di belakang perjuangan Tun Dr. Mahathir. Hidup Tun Mahathir! Hidup Tun Mahathir! Hidup Tun! Okey. Dengan itu Encik Kailah dijemput. Ada gimmick apa yang dari gimmick ni? Okey. Mana ni potong lah. Ya, Adi mana Adi? Nak bakar kan, jangan nak bakar. Okey, tak tahulah apa dia orang ni sebab dia orang terlampau sayang pada parti ni. Dan sebenarnya apabila sayang tu ada, dia tengoklah. Ini dia. Ini dia. Cik Kela daripada Hai, bye. Air Limau.
Jadi daripada ini Pekan Tanah ni ada say hi bye bye. Say hi bye bye. Oh. Okey, itulah dia. Ini hari. Itulah dia hari ini. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir pada malam ini dengan ikhlasnya. Allah tidak ada apa-apa, tiada kepentingan apa-apa, ada kat ikhlas. Ikhlas untuk berjuang bersama dengan Ayah Tun Dr. Mahathir di atas sebuah okey. Okey. Asal masuk tadi. Maka itu kami dengan ini mengisytiharkan, memberi sokongan penuh kepada Parti Perjuangan Tanah Air. Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Sekian, terima kasih. Jumpa lain kali. Terima kasih kepada pihak-pihak berkuasa, tuan punya tempat, dan kepada Cik Akram, tuan saudara Akram, kepada sahabat-sahabat kita daripada Melaka, Cik Aidil, tu kawan sahabat-sahabat saya tu, terima kasih semua, dan kepada kawan sahabat baik saya Zainal Noh, Moy, terima kasih sudi datang ke kampung saya yang jauh di Mato ni. Terima kasih. InsyaAllah ada umur kita jumpa lagi dalam masa waktu terdekat. Say hi bye bye to you. Satu.